Assalamualaikum Mbak Fali. Suara tak ada. Dan dikanda wajib membasuh muka itu terbasuh. Dan dikanda wajib membasuh. Kitab tu agaknya salah. Betulnya membasuh. Dan dikanda wajib membasuh muka itu terbasuh. Kita maklum bahawasanya rukun yang pertama, rukun yang kedua ialah membasuh akan muka. Tetapi dia kata di sini dikandak dengan kata membasuhkan muka itu, kandaknya maksudnya terbasuh. Terbasuh, dia dua perkataan itu berlainan, maksudnya berlainan. Dikandaki dengan kata membasuh itu ialah terbasuh. Jadi kalau kata membasuh tu maknanya orang yang mengambil wuduk dia sendiri, dia membasuhkan mukanya, dengan maknanya dia tuangkan air kat muka dia dan dia gosok dan mengalirkan air pada mukanya, itulah dikatakan membasuh. Tetapi yang maksudnya terbasuh, maksudnya jadi basuh. Jadi basuh mukanya. Maksudnya terbasuh maknanya jadi basuh. Tengok dia gayah dia katanya, dan jikalau dengan perbuatan orang lain, dan jikalau dengan perbuatan orang lain, ini orang lain daripada orang yang ambil wuduk. Mana orang lain basuh muka dia dengan tiada izinnya, izin seorang yang mengambil wuduk sekalipun. Dia tak suruh, dia tak izin orang lain basuhkan muka dia, maka dah hasil. Atau gugur ia, jatuh ia di dalam umpama sungai. Sungai atau anak sungai ataunya dalam kolah ke masalan. Tapi katanya jika ada teringat bagi niat pada kedua surah itu. Syarat nak memada tu jika ada teringat bagi niat. Maksudnya jikalau ada ingatan niat, ada niat lah. Pada dua masalah, masalah orang lain basuh. Pada dua surah, ini dua masalah. Masalah yang pertama, masalah orang lain basuh muka dia dengan tidak ada izin sekalipun. Dan masalah dia jatuh dalam umpama sungai. Dia gugur di dalam umpama sungai. Syaratnya ada teringat kepada niat. Maksudnya ada niat. Seperti masalah yang pertama tu dibasuh dengan perbuatan yang lain dengan tidak ada izin. Misalan kita katanya seorang itu dipaksakan, orang ikat kaki tangan dia. Dia kena ikat kaki tangan, kemudian apabila diikatkan kaki tangan dia tu, seorang tu dia jiruhkan air kat muka dia. Ketika orang jiruh air kat muka dia tu, dia ingat kepada niat. Dia niat. Niat sajaku mengambil wuduk, sajaku mengangkat hadas. Maka jadi. Dan begitu juga dia berjalan-jalan di atas titi masalah. Dia berjalan di atas jembatan masalah, di bawahnya sungai atau di bawahnya anak sungai.
tiba-tibanya gelicir kakinya jatuh dalam sungai. Ketika dia jatuh dalam sungai, terselam mukanya. Ketika terselam muka dia tu, dia niat mengambil wuduk. Maka walaupun dengan tidak sengaja dia turun dalam sungai, tetapi dengan sebab ketika muka dia terselam dalam sungai sana itu, maka dia ada niat, maka jadi basuhlah mukanya. Begitulah. Misalnya ketika kita lalu, kita duduk, dia diam saja-saja, tiba-tibanya orang tu dia simbolkan air. Ada seorang tu simbolkan air kena kat muka dia, kat muka kita. Ketika air mari datang kena kat muka kita, kita adakan niat. Saja aku mengambil wuduk. Tapi air itu syaratnya air yang sah lah. Air yang mutlak, air yang sah dia ambil wuduk dengan dia. Maka jadi terbasuhlah mukanya. Maka sekiranya kalau dah rata, maka memadai. Sebab itulah dikatakan bukan maksudnya membasuhkan muka, betul-betul membasuh tu tidak. Bahkan janjinya, kandaknya maksudnya ialah terbasuh, jadi basuh. Jadi janjinya air datang kena kat muka dia. Ada air datang kena kat muka dia, atas muka dia tu terselam di dalam air, maka jadi. Sebab itulah kalau kita berjalan di dalam hujan yang lebat, hujan yang lebat, maka apabila hujan tu kena kat muka kita, kita niat mengambil wuduk, maka itu jadi. Jadilah basuh mukanya. Gitu juga kita duduk berdiri, kita berdiri di bawah saluran air. Maka air itu syarat air yang mutlak lah, air yang sah mengambil wuduk dengan dia, bukan air mutanajis, bukan air mustakmal. Maka apabila air saluran tu turun tipa di atas muka kita, kita niat mengambil wuduk, maka memadai. Tengok. Demikian lagi dikatakan pada segala anggotanya, yakni anggota wuduk. Demikian lagi, yakni seperti kita kata pada masalah membasuhkan muka, dikatakan pada segala anggota wuduk. Jadi membasuhkan tangan, yakni terbasuh. Menyapuhkan kepala, yakni tersapuh. Membasuhkan kaki, yakni terbasuh. Walaupun dengan perbuatan orang lain sekalipun. Contohnya kalau sapu kepala. Sapu kepala, misalnya kita katanya sudah kita selepas pada kita basuh tangan, dua-dua belah tangan kita dah basuh, tiba-tibanya kawan kita yang nakal-nakal tu, dia ambil air sapu kat kepala kita. Kita tak ada suruh dia, kita tidak izin bagi dia tu sapu di kepala kita. Tetapi apabila dia sapu tu, kita ingat katanya jadi sapu kepala, wuduk, niat wuduk. Maka jadilah. Begitulah mana-mana anggota sekalipun. Bersalahan barang yang jatuh daripadanya dengan perbuatan, dengan perbuat dirinya. Seperti ia melentang dirinya bagi hujan. Atau berjalan ia di dalam air, tiada disyaratkan padanya demikian itu. Kerana didirikan baginya akan tempatnya. Maka diketahui daripadanya bahwasanya disyaratkan berkekalan niat pada hatinya. Jika dia ambil wuduk, jika ada mengambil wuduk akan dia orang lain dengan tiada izinnya. Itu masalah dia. Tengok. Jadi maksud dia katanya
membasuh semuanya ketika membilang tu dalam ayat Quran, dalam Quran, dalam hadis pun sama, dia cakap katanya membasuh. Fagsilu wujuhakum, hendak membasuh oleh kamu akan muka kamu dan tangan kamu, dan hendak sapuh oleh kamu akan kepala kamu, dan membasuhkan kaki. Tapi semuanya yang dikehendak dengan membasuh, dengan menyapu saat itu ialah terbasuh dan tersapu. Maka dengan sebab itulah dia katanya demikian lagi dikatakan pada segala anggotanya, anggota bagi seorang ialah anggota wuduknya. Jadi maksud dengan kata membasuh itu terbasuh. Maksud dengan kata menyapuhkan kepala, yakni tersapuh. Itulah. Bersalahan barang yang jatuh daripadanya. Ini barang yang jatuh, ini barang yang berlaku padanya pada seorang. Bersalahan perkara yang jatuh yang berlaku pada seorang dengan perbuatan, dengan perbuat dirinya. Dengan perbuat, nyu tu tak nak. Dengan perbuat dirinya, diri seorang. Sekali lagi, bersalahan barang yang jatuh, yang berlaku daripadanya, daripada seorang dengan perbuatan dirinya. Dengan perbuatan dirinya, diri seorang. Macam mana benda yang berlaku dengan perbuatan dia sendiri? Seperti ia melentang dirinya bagi hujan. Seperti hujan turun, dia meletangkan diri dia bagi hujan, dia bagi kena air hujan lah. Atau berjalan ia di dalam air, atau berjalan ia di dalam air. Dia berjalan di dalam air, tapi berjalan dalam air itu air dalam lah. Sehingga tenggelam oleh mukanya, terselam oleh mukanya. Tiada disyarat, tiada disyarat, maka tiada disyarat. Tafriq pada bersalahan. Tiada disyarat, maka tiada disyaratkan padanya, pada barang yang jatuh daripada dengan perbuatan diri. Tiada disyarat, demikian itu. Tiada disyaratkan padanya, pada barang yang jatuh, yang demikian itu, niat. Teringat bagi niat. Demikian itu, teringat bagi niat dan mengakal akan niat. Kerana didirikan baginya. Kerana didirikan baginya salah kita. Kerana diberikan baginya. Kitab tu salah. Kerana diberikan. Dal satu, ya tu tukar jadi ba. Kerana diberikan baginya, bagi barang yang jatuh tadi, akan tempatnya, tempat barang yang jatuh. Maka diketahui daripadanya, lagi maka diketahui daripadanya, daripada barang yang jatuh, bahwasanya disyaratkan berkekalan niat pada hatinya. Berkekalan niat wuduk pada hatinya, hati seorang. Jikalau mengambil wuduk akan seorang, orang lain, oleh orang lain dengan tiada izinnya, izin seorang.
Gini, masalahnya bersambung dengan masalah tadi. Jadi kita ulang balik masalah niat sikit. Tentang kata berkekalan niat. Maksud dengan katanya berkekalan niat tadi tu ialah jangan kita niat berhenti daripada mengambil wuduk. Itu maksud dengan kata berkekalan niat. Jadi masalah niat tu maklum kita niat pada ketika kita membasuhkan muka. Apabila ini wuduk biasa, kita sendiri kita basuh muka, kita sendiri kita basuh tangan, kita sendiri kita bersapu kepala, kita sendiri basuh muka, basuh kaki. Sekiranya kalau kita sendiri kesemuanya, kita sendiri kita membasuh muka, kita sendiri kita basuh tangan, kita sendiri kita basuh sapu kepala dan kita sendiri membasuhkan kaki. Maka masalah niat tu wajib kita niat pada ketika basuh muka ialah niat mengambil wuduk dan sebagainya, sebagaimana maklum. Kita niat begitulah. Maka syarat satu laginya dikekalkan niat. Disyarat satu laginya dikekalkan niat. Bukan maksud kata kekalkan niat tu maknanya saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil wuduk sampai ke sudah basuh kaki. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksud dengan katanya berkekalan niat tu maknanya kita ketika kita basuh muka, kita adakan niat saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat hadas, atau lain-lain cara niat lagi. Maka sementara kita nak selesai daripada basuh kaki itu, jangan kita ada niat dalam hatinya nak berhenti daripada mengambil wuduk. Maka itulah dimaksud kata berkekalan niat. Begitu juga masalah solat. Solat tu dia katanya mesti berkekalan niat sehingga selesai daripada solat, sehingga beri salam. Tapi tempat yang kita niat sebenarnya bagi wujudkan niat, adakan niat tu ketika kita takbiratul ihram. Ketika kita rokok, tak mesti apabila kita niat ketika kita takbiratul ihram niat solat tu, dan dia katanya wajib mengekalkan niat. Tapi bukan maksud katanya saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu zuhur sampai ke sudah solat tu, bukan maksudnya begitu. Maksud dengan kata berkekalan niat tu, jangan ingat di dalam hati nak berhenti daripada solat. Itu maksud katanya berkekalan niat. Sebab itulah di dalam solat tu ketika kita berdiri, pada masa kita berdiri Fatihah, kita sedang baca Fatihah, sudah selesai Fatihah, masalah sedang baca surah, tiba-tibanya datang suara guruh masalah, suara harita, kita terkejut, kita jadi tunduk, jadi rokok. Maka rokok itu tidak memada. Sebab kita rokok bukan rokok kerana salat, kerana terkejut. Dan juganya masa kita rokok, masa kita i'tidal hingga seterusnya, jangan kita niat nak berhenti di dalam, nak berhenti daripada solat. Itulah maksud katanya berkekalan niat di dalam wuduk, di dalam solat. Maka masalahnya apabila kita basuh, apabila kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dengan perbuatan kita sendiri, memanglah kita tidak ada niat nak berhenti daripada wuduk. Selepas pada basuh muka, kita sambung dengan basuh tangan. Memang kalau kita basuh tangan tu, kita basuh sendiri, memang kita niat nak ambil wuduk. Ada kosak nak ambil wuduk, walaupun tidak ketika basuh tangan tu bukan kita niat kata saja aku mengambil wuduk, cumanya dalam kosaktan ambil wuduk. Maka itu dah memadai. Bukan katanya selepas pada basuh muka nak basuh tangan tu saja aku mengambil wuduk, nak sapu kepala saja aku mengambil wuduk, tu bukan dia begitu. Bahkan ketika lepas pada kita basuh muka, kita basuh tangan dalam ingatan, dalam sengaja nak mengambil wuduk. Itu masuk dalam kata berkekalan niat.
Maka sekiranya kalau kita basuh muka masalah. Kalau kita basuh muka. Apabila kita sendiri kita basuh muka. Selepas pada kita basuh muka tu, memanglah ketika kita basuh muka tu kita adakan niat saja aku mengambil wuduk. Selepas pada kita basuh muka tu, tiba-tibanya ada seorang tu dia jiruhkan kat tangan kita. Dia jiruh kat tangan kita tu kalau dengan izin kita atau dengan suruhan kita, kita selepas pada kita basuh muka, kita suruh, jiruhkan tangan saya, basuhkan tangan saya, maka orang tu pun basuh tangan kita. Orang tu jiruh kat tangan kita. Maka itu dengan sebab kita suruh dia, kita izin kepada dia menepati perbuatan kita sendiri. Menepati perbuatan kita sendiri. Walaupun kita tak basuh tangan, walaupun kita tak basuh sendiri tangan kita, tapi kita ada suruh, kita ada izin kepada seorang untuk membasuhkan tangan kita. Maka masalah kita tak basuh sendiri tapi kita arahkan suruh yang lain, orang lain basuhkan tangan kita. Kalau tak suruh pun izin. Kita izinkan dia untuk dia basuh tangan kita. Dan lain-lain lagi lah. Maka walaupun yang lain basuh, yang lain membasuhkan tangan kita tetapi dengan suruhan kita, tetapi dengan izin kita, maka dimenepati perbuatan kita sendiri. Di situ. Dan sekiranya kalau yang lain tu basuh dengan tidak ada suruhan kita, dengan tidak ada izin kita, maka itu tidak dikirakan perbuatan kita sendiri. Jadi maksudnya dua kelakuan. Kalau kita basuh sendiri, memanglah perbuatan kita sendiri. Tapi masalah kalau yang lain membasuhkan anggota wuduk kita di sini. Masalah orang lain membasuhkan anggota wuduk kita, tengok. Di situ nak jadi perbuatan kita ke, nak jadi perbuatan yang lain. Maka sekiranya kalau yang lain tu membasuh, tapi dengan ada izin kita, atau dengan kita suruh, suruh tu maksudnya izin lah. Kita nak luas sikit lagi lah. Masalah suruh izin, begitu juga masalah wakil. Wakil masuk dalam izin. Sebab tu ni nak cakap pasal wakil sikit. Wakilan. Pada menjual, membeli ke apa semuanya sama. Dia masalah wakil ni dia tak syarat sebutkan masa itu aku wakil akan dikau, tak mesti sebut gitu. Sekiranya kalau kita izin pun masuk dalam wakil juga. Kalau kita suruh pun masuk dalam wakil juga. Ini masalah wakil. Seperti kita suruhkan kawan kita, ambil jam aku ni pergi jual. Menjualkan jamku ini dengan harga 100 masalah, maka itu masuk dalam wakil. Masuk dalam hukum wakil. Walaupun kita tak kata aku wakil akan dikau, tak kata begitu sekalipun, maka masuk dalam wakil. Maka apabila wakil itu menjual, pada hukumnya kita sendiri menjual. Begitu juga kalau kita izin pun masuk dalam wakil juga. Seorang itu dia tengok jam kita letak kat dinding tak guna, tak pakai tu. Dia kata izin saya jualkan jam ini dengan harga 1000. Kita kata serahlah. Kita pun katanya aku izin. Dia jualkan jam itu. Maka dia menjualkan jam itu atas jalan wakil. Maka perbuatan jual dia tu menepati kita sendiri menjual. Maka begitu juga di sini. Masalah apabila kita izin bagi seorang,
membasuhkan anggota kita, artinya kita suruhkan seorang akan orang lain membasuhkan anggota kita, maka masuk di dalam kata kita sendiri membasuh. Tetapi kalau yang lain, orang lain membasuhkan anggota kita. Kalau orang lain membasuhkan anggota kita dengan tidak ada suruhan kita, dengan tidak ada izin kita, maka itu tak dibilang perbuatan kita sendiri. Maka apabila tak dibilangkan perbuatan kita sendiri, maka memanglah kalau kita sendiri memanglah kita ada niat nak ambil wuduk, kita basuh tangan atas jalan kosak nak mengambil wuduk. Kalau kita sapu kepala wuduk. Dan kalau kita basuh kaki pun basuh kaki kerana wuduk. Maka syarat dianya berkekalan niat saja. Jangan niat nak berhenti. Kita basuh begitulah. Jadi sekiranya kalau yang lain membasuh, kalau ada orang lain membasuhkan anggota kita, tangan kita, sapu kepala kita, atau basuh kaki kita dengan tak ada izin, dengan tak ada suruh, tu pada sama jadi maknanya tak jadi perbuatan ambil wuduk. Tak jadi perbuatan ambil wuduk. Walaupun tangan tu dah dibasuh tapi kita tak izin. Lagi pulanya kita tidak ada qasad nak mengambil wuduk. Tak ada qasad perbuatan wuduk, tidak. Maka tak jadi basuh. Begitu masalahnya. Maka dia begini, masalahnya kalau kita sendiri, biasanya kalau adalah setengah-setengah kelakuannya, kita setengah-setengah ketikanya, kita di dalam banyak urusannya, banyak urusan sibuk kerjaannya, kita niat ketika ambil wuduk saja. Kita niat saja ku mengambil wuduk ketika kita basuh muka saja. Selepas pada basuh muka tu, kita basuh tangan. Setengah-setengah kelakuan kitanya, kita basuh tangan tu tak teringat pun kata kita sedang mengambil wuduk. Tetapi dengan perbuatan kita sendiri, lagi pulanya tidak ada niat nak berhenti daripada ambil wuduk. Maka memadai basuh tangan itu. Memadai. Dia biasanya pada tempat ambil wuduknya, kita ambil wuduk ramai-ramai di situ, sambilan bersembang memanglah makruh. Sambilan bercakap, sambilan berbual, sambilan bersembang ketika mengambil wuduk, memanglah makruh. Tetapi sambilan kita bercakap dengan kawan kita, sambilan kita sapu kepala, sambilan kita basuh kaki, kalau katanya di situnya tidak ada teringat kepada mengambil wuduk. Tetapi dengan sebab perbuatan kita sendiri, maka dah jadi. Sebab apa? Sebab kita dah ada niat pada permulaan tadi saja aku mengambil wuduk. Mana mengambil wuduk tu nak basuh muka, nak basuh tangan, nak sapu kepala, nak basuh kaki lah. Ketika basuh tangan, lalai daripada niat. Lupa katanya kita sedang mengambil wuduk. Tapi kita basuh tangan, kita basuh kaki, kita sapu kepala, memadai. Sebab perbuatan kita sendiri. Janjinya jangan ada niat nak berhenti daripada ambil wuduk. Kalau kita sudah basuh muka, selepas pada basuh muka tu ingat dah hati nak berhenti daripada ambil wuduk, selepas tu kita basuh tangan. Dengan sengaja, dengan apa? Dengan lalai daripada niat. Maka basuh tangan tu tak memadai. Sebab kita dah niat nak berhenti daripada mengambil wuduk. Tetapi kalau masalahnya hati kita dah lalai daripada niat mengambil wuduk, lalai daripada keadaan kita sedang mengambil wuduk, tapi kita sendiri membasuhkan tangan, kita sendiri mensapukan kepala kita, kita sendiri membasuhkan kaki kita, maka memadai. Janji jangan ada niat nak berhenti daripada mengambil wuduk. Maka kalau yang lain membasuh, menyapuhkan anggota kita dengan izin kita menepati kita sendiri.
kita sendiri. Maka sekiranya kalau yang lain membasuh, maka mestilah kalau kita lalai daripada niat, tiba-tibanya yang lain tu basuh, kita tak sedar pun. Misalnya sudah kita basuh tangan, kita basuh tangan. Sudah kita basuh tangan tu, kawan kita ambil air sapu kat kepala kita. Dengan tak ada izin kita, dengan tidak ada suruhan kita. Dia sapu kepala. Apabila kita nak sapu kepala, kita tak sedar tu, ketika dia sapu kepala kita tu, kita tak sedar. Kata dia ada sapu kepala kita. Lagi pula memanglah tak sedar sebab kita pun tak ada izin, kita pun tak ada suruh dia. Lagi pulanya sapu kepala tu sikit saja. Barangkali kita tak perasan. Dia ada sapu kepala kita. Maka apabila kita nak sapu kepala, dia kata, saya dah sapu kepala kau tadi. Maka itu tidak memadai. Sebab apa? Sebab dia sapu dengan tidak ada izin kita. Maka syarat dianya, kalau yang lain nak membasuhkan anggota kita, syaratnya berkekalan niat. Maknanya kena ada qasad mengambil wuduk. Kalau kita sudah basuh tangan masalah, tengok orang tu olah tangan nak sapu kepala kita. Kita pun serah bagi dia sapu. Maka dalam keadaan dia sapu tu, kita dalam tingkat, dalam berkekalan niat, maka memadai. Maka kita kembali kepada ibarat kitab, dia katanya bersalahan barang yang jatuh daripadanya dengan perbuatan diri. Maknanya kita sendiri kita membasuh seperti ia meletakkan dirinya bagi hujan. Dia bagi kena air hujan. Dia meletakkan dirinya bagi hujan. Hujan turun, dia zahirkan badan dia bagi kena air hujan. Atau berjalan ia di dalam air, air sungai ke masalan, tiada disyaratkan padanya pada masalah tadi, masalah jatuh dengan sendiri, berlaku dengan perbuatan dia kita sendiri itu, demikian itu yang teringat kepadanya. Contohnya, kalau kita ambil wuduk, kita awal-awal ni kita basuh muka kat kolah masalah. Kita basuh muka. Selepas pada kita basuh muka, kita tidak ada niat nak berhenti. Selepas pada basuh muka tu, tiba-tibanya hujan turun. Maka apabila hujan turun tu, kita berjalan dalam hujan. Apabila kita berjalan dalam hujan, kita buka tangannya begini. Kita buka tangan kita begini, bagi kena air hujan. Kena air hujan, maka syarat ketika kita bukakan tangan kita bagi kena air hujan tu, syarat kena ada niat, kita ingat kepada niat ke tidak? Jawabnya tak syarat. Sebab memada dengan niat pada ketika kita basuh muka. Begitu juga kalau selepas pada basuh tangan, kita basuh tangan, tengoknya hujan turun. Selepas pada hujan turun, kita buka kepiah kita, bagi kepala kita kena air hujan. Maka artinya kita selam kepala kita di dalam air masalah. Maka jadilah basuh sapu kepala itu dengan tidak ada saja aku mengambil wuduk, tak berajak kepada niat mengambil wuduk, tak syarat. Sebab apa? Sebab itu adalah perbuatan kita sendiri. Tengok, sebab tu kita memadai. Selepas pada kita basuh tangan, tu hujan turun, kita berjalan dalam hujan. Buka kepiah, bagi air hujan tu kena di atas kepala. Maka air hujan tiba di atas kepala kitanya, jadi menyapukan kepala kita. Tak berhajat kepada saja aku mengambil wuduk ke masalah, tak berhajat dah. Dah memadai. Sebab itu adalah perbuatan kita sendiri. Selepas pada kita basuh muka. Selepas pada kita basuh muka, kita berjalan di dalam air sungai ke masalah. Berjalan tu air sungainya sakat ni. Sekiranya tangan kitanya terbasuh. Terselam di dalam air.
maka dah jadi membasuhkan tangan, tak syarat kita niat mengambil wuduk. Sebab itu adalah perbuatan kita sendiri. Tengok dia katanya, tiada ini maka tiada disyarat padanya pada barang yang jatuh yang berlaku dengan perbuatan kita itu, demikian itu yang ini teringatkan niat. Kerana diberikan baginya bagi barang yang jatuh yang berlaku akan tempatnya, beri akan tempatnya. Maksudnya kita sendiri membasuh, jadi kita basuhlah. Kita sendiri membasuh walaupun kita katanya kalau pada lurahnya dia tak panggil basuh. Sebab kita tak ada, kalau kita berjalan di dalam air, kalau kita berjalan di dalam air masalah, artinya kita olahkan tangan kita bagi kena air hujan tu, kalau pada lurah tak panggil basuh. Sebab kita berjalan di dalam air, dalam hujan. Dia tak panggil basuh, tetapi dengan sebab perbuatan kita jadi air hujan tu meratai pada tangan kita, jadi wuduk jugalah. Jadi perbuatan wuduk juga. Maksudnya begitu. Kerana diberikan baginya bagi barang yang jatuh yang berlaku pada dengan perbuatan diri itu pada tempat, akan tempatnya. Jadi maksudnya tempat dia maknanya kita sendiri kita basuh. Abi, maka diketahui daripada barang yang jatuh tadi bahwasanya disyaratkan berkekalan niat. Syarat kita kena teruskan niat, jangan kita niat nak berhenti mengambil wuduk. Pada hati, berkekalan niat tu pada hatinya hati seorang. Jika mengambil wuduk akan dia oleh orang yang lain dengan tiada izin. Sebab tadi saya dah katanya, kalau orang lain buat, orang lain basuh dengan tidak ada izin kita, dengan tidak ada suruhan kita, dengan tidak ada izin, tak ada suruh tu, jadi tak menepati perbuatan kita, jadi perbuatan orang lain. Maka sekiranya kalau orang lain yang buat tu, mesti kita kena ada berkekalan niat. Maknanya mesti kena niat ambil wuduk. Mesti duduk dalam berkekalan niat ambil wuduk. Katanya disyaratkan berkekalan niat pada hatinya jika mengambil wudukkan dia oleh orang lainnya dengan tiada izin. Contohnya kalau dengan memaksai sekalipun. Contohnya ada seorang tu dia ugup. Dia zalim kepada kita masalah. Dia bawa pisau, bawa pedang, dia katanya kalau tak bagi dia basuh muka, tak bagi dia basuh muka kita, basuh tangan, sapu kepala kita, dia nak tikam kita. Memanglah apabila dengan paksaan gitu, memang kita tak izin. Maka kita pun takut kalau tak buat mengikut dia, dia akan bunuh kita. Dia akan buat menyakiti kepada kita. Dia ambil air, jiruh kat muka kita. Ketika dia jiruh air kat muka kitanya, kita niat mengambil wuduk. Memadai sekiranya kalau merataikan muka. Selepas pada tu pulaknya, dia simbolkan air kena kat tangan kita pula. Ketika dia simbol air kat tangan kita, kita ada dalam keadaan nak mengambil wuduk lagi. Nak menyelesaikan perbuatan wuduk kita lagi. Memadai. Dia simbolkan tangan kanan kita. Dia simbolkan air pada tangan kiri kita. Dia jiru pula di atas kepala. Ketika dia jiru kepala kita dengan tak ada izin, dengan secara paksa tadi tu, kita dalam keadaan niat mengambil wuduk. Memadai. Selepas pada tu dia ambil kaki kita selam dalam air masalah, atau dia jirukan pula kaki kita, tapi dalam keadaan kita teringat dalam hati nak mengambil wuduk, maka memadai. Lepas tu boleh solat kita. Jadi kalau perbuatan orang lain dengan tidak ada izin, contohnya dia pegang kita, dia jiruh air, tuangkan air di atas muka kita. Tapi kita tak niat mengambil wuduk. Tak jadi basuh muka. Artinya ketika dia tuangkan air basuh muka, kita niat mengambil wuduk. Kemudian dia jiruh pula tangan kita dengan tak ada izin, dia jiruh tangan kita, kita tidak ada kosak mengambil wuduk dengan dia jiruhkan air kat tangan kita. Maka itu tak jadi basuh tangan.
Sebab bukan perbuatan kita sendiri, lagi pulanya bukan izin. Tetapi kalau kita izin, kalau kita suruh, dah jadi seperti kita buat sendiri. Begitulah masalahnya. Seperti sama juga ketika kita jatuh dalam, kita berjalan di atas titian, atau kita berjalan di atas jembatan, tiba-tibanya gelicir kaki jatuh dalam sungai. Ketika jatuh dalam sungai itu, semua badan kitanya terselam di dalam sungai. Tetapi ketika badan kita terselam semua dalam sungai itu, kita tidak ada niat mengambil wudhu. Selepas itu kita keluar daripada sungai. Maka walaupun muka, tangan, kepala, kaki semuanya terbasuh, maka wudhu tak jadi. Sebab apa? Sebab tidak ada niat mengambil wudhu. Begitulah maksudnya. Jadi kesimpulannya di sini, perbuatan tu perbuatan membasuh muka, basuh tangan, sapu kepala hingga akhirnya, sekiranya perbuatan kita sendiri ke perbuatan yang orang lain. Dua-dua rupanya situ. Kalau perbuatan kita sendiri, kalau kita perbuatan kita sendiri dan masuk dalam perbuatan kita sendiri, orang lain membasuh dengan izin, dengan kita suruh. Itu masuk dalam kata kita sendiri membasuh. Maka memadai kita niat ketika membasuh muka tu kita niat. Selepas pada tu jangan kita niat nak berhenti lah. Jangan kita niat nak berhenti daripada ambil wuduk, bagi dia basuh tangan, basuh kaki, sapu kepala, begitulah. Begitu juga masalah orang yang sakit. Begitu juga masalah orang yang sakit. Sakit yang boleh, yang tidak ada uzur daripada kena air. Kalau ada uzur tu tak boleh nak menyentuhkan air tu, boleh nak tayamum. Ini tidak ada keuzuran daripada menyentuhkan air. Boleh. Contohnya biasanya orang yang penyakit stroke apanya, tak boleh gerak kaki tangan. Maka dia nak solat, nak tayamum tak boleh sebab badan dia boleh menyentuhkan air. Tidak ada keuzuran daripada menyentuhkan air, maka wajib kena ambil wuduk. Nak tayamum tak boleh. Maka tetapi anggota semua badan dia tak boleh nak bergerak. Maka apabila anak ke siapa saja yang membelakan sakit dia nak ambil wuduk bagi dia solat, dia kena beritahu. Contohnya kalau kita belakan ayah kita masalah, dia tak boleh nak bergerak, tak boleh nak apa, kita bagi tahu kat dia, ayah ni nak ambil wuduk ni. Dia pun adalah buat isyarat, dia hangguk kepalanya, dia buat dengan mata isyarat kata dia setuju. Apabila begitu, kita pun bagi tahu kat dia, nanti niat lah. Nanti niat. Jadi dia dah izin. Dia dah izin bagi kita basuhkan muka dia, mengambil wuduk untuk basuhkan anggota dia. Jadi walaupun kita yang menjirukan, kita yang meratakan air kat muka dia, tapi dengan sebab dia izin, maka jadi perbuatan kita tu menepati perbuatan dia sendiri. Maka yang sakit tu ketika kita tuangkan air kat muka dia, dia niatlah mengambil wuduk. Saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat hadas, masalah mana-mana cara niat sekalipun. Selepas pada basuh muka, maka basuh tangan. Kita basuh tangan dia. Maka basuh tangan kita, basuh tangan dia tu dengan sebab dia ada izin, walaupun kita basuh tapi menepati dia sendiri membasuh tangan. Walaupun ketika tu dia lalai daripada teringat kepada ambil wuduk, perbuatan wuduk sekalipun, tapi janjinya jangan syaratnya jangan niat nak berhenti pada ambil wuduk. Kita basuh. Ketika kita basuh tangan dia, dia lalai sekalipun. Atau dia tidur misalnya. Dia tak sedar sekalipun. Maka jadi. Maka jadi sebab semuanya perbuatan kita yang dapat izin tu seolah perbuatan orang mengambil wuduk sendiri. Tetapi kalau ayah kita yang sakit tadi, dia tak bagi kita ambil wuduk. Dia tak bagi kita ambil wuduk ke dia. Kita nak basuh tangan, nak basuh muka dia,
dia tak bagi. Dia tak bagi. Kita kata ayah nak basuh muka ambil wuduk ni. Dia kiling kepala, tak nak. Dia tak nak. Kemudian kita pun basuh juga. Tuangkan air kat muka dia, maka dia tak niat. Maka tak memadai wuduk dia. Tanya begini, ketika kita basuh muka, dia nak ambil wuduk. Tanya ayah nak ambil wuduk ni. Dia anggap kepala. Kita basuh muka dia. Ketika basuh muka dia, contohnya masalah dia ada niat. Jadilah basuh muka dia. Kemudian selepas pada kita basuh muka dia, kita nak basuh tangan pula. Apabila kita nak basuh tangan dia pulanya, dia buat gini. Jadi dia isyarat tak nak basuh tangan. Dia tak nak basuh tangan, dia buat gini. Apabila dia buat gini, maknanya dia isyarat kata dia tak nak basuh tangan. Kita paksa basuh juga. Jadi kita basuh tangan dia dengan tak ada izin dia. Maka walaupun kita basuh tangan dia dah merata, kita sapu kepala dia dah merata, kita sapu basuh kaki dah merata, tapi dia tak nak bagi kita basuh wuduk, ambil wuduk, maka tak jadi wuduk. Sebab dia tak izin. Lagi pulanya dia tak izin, dia niat nak berhenti daripada mengambil wuduk, maka itu tak memadai. Begitulah. Sebab tu kalau sekiranya, na'udzubillah, sekiranya kalau jatuh sakit, kita jatuh sakit, na'udzubillah lah. Siapa-siapa saja yang jatuh sakit tak boleh nak bergerak badan, maka orang yang membelakan sakit kita tu seeloknya nak ambil wuduk bagi dia tahu, kata kita nak ambil wuduk bagi dia, supaya dia tu izin bagi kita basuh tangan, basuh anggota dia. Lepas tu dia nanti niat lah. Kita basuh muka dia nanti niat lah. Yang sakit tu nanti niat. Nanti niat. Lagi pulanya dia kena minta izin dulu. Setiap kali kita nak ambil wuduk, jangan diam-diam tu ambil air, tuang kat muka dia, tak jadi. Itulah. Jadi masalahnya, pulang kepada asal masalahnya, dikehendaki dengan membasuhkan muka tu ialah terbasuh. Walaupun dengan perbuatan yang lain sekalipun. Pada yang mana di awal kitab tadi dikehendaki wajib membasuh muka itu terbasuh. Jikalau dengan perbuatan orang lain dengan tiada izin sekalipun. Tapi masalahnya kalau perbuatan orang lain dengan ada izin kita menepati perbuatan kita sendiri. Menepati perbuatan kita sendiri. Tapi kalau perbuatan orang lain dengan tidak ada izin daripada kita walaupun dia basuh, maka itu tak memadai sekiranya kalau kita tidak ada niat mengambil wuduk. Contohnya, selepas pada kita basuh muka, kita sapu tangan, kawan kita nak sapu kepala kita. Nak sapu kepala kita. Kita tak bagi dia sapu kepala kita. Dia nak sapu juga. Kita tak bagi. Dia nak sapu juga. Kita tak bagi dia. Tak bagi dia sapu. Kemudian, dia pun nak marah, dia ugut. Keluarkan pisau. Kalau kau tak bagi ku sapu kepala, aku tikam kau. Kita pun terpaksa. Sapu dah. Kita pun terpaksa. Dari izin ke tidak, kita tak izin. Tapi dia sapu. Ketika dia sapu, kita ingat perbuatan wuduk, ingat mengambil wuduk. Jadi, jadi nak kita kata orang lain dia sapu dengan tak ada izin kita, tetapi ketika dia sapu tu kita ingat perbuatan wuduk, niat dalam keadaan niat mengambil wuduk lagi. Maka memadai. Maka memadai. Maksudnya begitu. Tetapi kalau kita izin tu maknanya jangan sekadar niat, jangan nak berhenti daripada ambil wuduk. Ketika dia sapu, kita tak teringat katanya saja aku mengambil wuduk, sapu kepala ni adalah satu perbuatan rukun wuduk, tak niat begitu sekalipun. Tapi kita dah ada izin macam kita sapu sendiri. Dia
masalah berkekalan niat ni lah masalah yang pentingnya. Sebab tu kalau lalai sekalipun dia jadi syarat janjinya jangan ada niat nak berhenti saja. Sebab tu setengah orang tu dia solat. Ketika dia solat tu memanglah dalam sedar nak solat tu ketika dia takbiratul ihram saja. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Kemudian ketika dia sembahyang lebih-lebih lagi pula dia jadi makmum. Selepas pada dia takbiratul ihram dia baca Fatihah, ketika mulut baca Fatihah tapi hati dia ingat ke lain. Lalai dia tapi dia tak niat berhenti. Tak ada niat nak berhenti pada solat. Cuma hati dia niat kepada urusan kerjaan dia. Tapi mulut dia ada baca Fatihah. Kemudian apabila selepas pada dia baca Fatihah, imam rokok, dia pun rokok. Tapi dia rokok dalam keadaan lalai. Lalai tak teringat pun kata dia dalam solat. Imam rokok, dia pun rokok. Imam i'tidal tapi hati dia ni bukan lalai tak sedar langsung tu bukan maksud begitu. Tapi biasanya hati dia tu ingat pada benda lain. Imam i'tidal dia i'tidal sebab tu kalau imam salah bilangan rakaat dia tak tahu juga. Berapa rakaat tak tahu, serah pada imam. Akhir-akhir imam beri salam, dia beri salam. Maka jadi solat dia. Tapi khusyuk tidak ada, memanglah pahala tidak ada. Tapi nak cerita katanya sah solat dia. Sebab dia dah ada di dalam berkekalan niat nak solat. Dengan maknanya tak ada niat nak berhenti daripada solat. Begitulah masalahnya. Begitulah perbuatan wuduk. Cumanya solat tu tak dapat tidak dengan perbuatan kita sendiri, yang lain nak buat ganti tak boleh. Tapi wuduk ni orang lain buat ganti daripada kita boleh. Mana orang lain tolong tuangkan air, tolong basuh, kita sekadar niat saja memadai. Begitu. Kemudian kita akhir di situ, insyaAllah kita sambung lagi pada katanya, dan dikanaki dengan membasuh di sini iaitu mengalirkan air pada anggotanya. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.